أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk kita bertemu lagi dalam siri perbincangan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, tata tertib pembaca Al-Quran. Hadirin mukminin sekalian, suka untuk saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan semua untuk subscribe, like dan juga share video ini sekiranya anda merasakan video ini bermanfaat, insya-Allah. Kerana di YouTube channel TV MMBS kami sediakan pelbagai pengisian yang menarik, yang bermanfaat, khususnya berkenaan dengan perbincangan kitab kita, iaitu berkaitan dengan tata tertib pembaca Al-Quran. Baik, hari ini kita akan menyambung pada perbincangan fasal bab yang keempat, iaitu berkenaan dengan bicara tentang tata tertib guru Al-Quran dan juga muridnya. Hari ini kita akan masuk pada fasal yang berikutnya yang diberikan tajuk menyambut baik orang yang belajar kepadanya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Hendaklah dia mengalu-alukan kepada orang yang mahu belajar kepadanya, berbelas kasihan kepada mereka, menyambut dengan kelakuan yang baik serta berbuat baik kepada mereka sekadar keadaannya yang termampu. Kami telah meriwayatkan daripada Abu Harun Al-Abdi. Dia berkata, kami pernah mendatangi Tuan Guru Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, iaitu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia menyambut kami dengan berkata marhaban, yakni selamat datang, dengan apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada berpesan dengan sabda baginda, innan nasa lakum tab'un wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi yatafaqqahuna fid din fa idza atawkum fastawsu bihim khaira. Hadis rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa ghairihima. Maksud hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia itu sentiasa menjadi pengikut kamu, yakni pengikut kepada para guru. Dan ada orang-orang yang sampai datang kepada kamu dari beberapa rantau bumi, yakni yang jauh-jauh, kerana hendak belajar agama dengan kamu. Maka jika mereka telah datang kepada kamu, hendaklah kamu mengambil berat dan berlaku baiklah kepada mereka. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan juga lain-lain. Kata Al-Imam An-Nawawi, diriwayatkan hadis yang sama di Musnad Ad-Darimi daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Berkenaan dengan perkara ini, Al-Imam An-Nawawi menukilkan berkenaan dengan perlu dan pentingnya seorang guru, orang yang berilmu, tidak kiralah dirinya itu mengajar di bidang apa sekalipun, perlulah untuk dia melayan ataupun menyambut baik orang-orang yang ingin belajar, yang ingin mendapatkan ilmu daripadanya. Kerana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi yang datang untuk mengunjungi kita, mengunjungi para guru sekalian untuk mendapatkan ilmu, dia datang daripada tempat yang jauh, yang mana dirinya telah bermujahadah melalui satu perjalanan yang agak panjang untuk bertemu dengan guru masing-masing dan belajar daripadanya. Maka adab sebagai seorang guru, orang yang berilmu, orang yang mengajar Al-Quran dan sebagainya, perlulah menyantuni mereka dengan perilaku yang baik, dengan layanan yang mesra. Memanglah menjadi adab, seperti mana kata para ulama, sekiranya kita yang nak menuntut ilmu, kita yang perlu mendatangi guru, bukan guru yang perlu mendatangi kita. Tetapi walaupun begitu, ia tidak menafikan hak pelajar untuk disantuni, kerana boleh jadi dia
bertekad, beriltizam, menempuh satu perjalanan yang panjang untuk menuntut ilmu kerana mengambil semangat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang menempuh satu jalan yang sukar untuk menuntut ilmu, semoga Allah Ta'ala akan melapangkan baginya jalan menuju ke syurga. Dia mengambil semangat hadis itu, maka dia menempuh satu jalan yang sangat sukar untuk menuntut ilmu. Tetapi bila tiba di tempat gurunya mengajar, boleh jadi layanannya acuh tidak acuh, boleh jadi layanannya tidak baik, boleh jadi tidak disantuni, malah boleh jadi dikasari, menyebabkan kemungkinan semangat untuk menuntut ilmu itu menjadi luntur. Dan ini akan menyebabkan pelajar itu, asbab daripada lunturnya semangat menuntut ilmu agama terutamanya, kita bimbang dia semakin jauh daripada agama. Ini perlu menjadi muhasabah kepada mereka yang berilmu, yang mempunyai Allah Ta'ala berikan kelebihan dari sudut ilmu pengetahuan, alim mereka. Tetapi juga perlulah bermuhasabah supaya melayani ataupun menyantuni orang yang lebih bawah daripada mereka dengan layanan yang baik. Janganlah kerana kita ada sentimen-sentimen tertentu terhadap orang yang datang untuk menuntut ilmu, menjemput untuk disampaikan ilmu dan sebagainya, maka tidak dilayan. Ini sangat bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi. Kerana kita kena ingat, amanah orang yang berilmu adalah untuk mencurahkan kembali segala perkara yang diketahuinya kepada masyarakat. Masyarakat menantikan curahan ilmu, curahan keringat, bakti ilmu daripada para alim, para ulama ini kepada mereka. Sangatlah malang apabila mereka yang berilmu tetapi tidak menunaikan amanah ilmu mereka, tidak mencurahkan kembali kepada masyarakat hanya kerana perkara-perkara tertentu yang tidak kena pada jiwanya dan bukan pada syariat. Ini sangat-sangatlah malang. Kerana kita kena faham, umat dahagakan suluhan ilmu daripada para alim, para tuan-tuan guru, terutamanya berkenaan dengan ilmu Al-Quran. Maka orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, ambillah kesempatan ini, ambillah kegersangan ilmu, kegersangan suluhan jiwa dalam masyarakat ini untuk dia membimbing masyarakat. Kembalikan islah, melakukan islah dalam masyarakat atas kapasiti ilmu yang mereka ada. Inilah yang dianjurkan oleh Nabi SAW supaya dilayani dan disantuni orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu kepada mereka. Kerana boleh jadi asbab disantuni inilah mereka akan semakin dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Mereka akan semakin merasa sayang kepada agama, yang natijahnya akan menyebabkan mereka mempertahankan agama walaupun sekalipun mereka berada di kedudukan ilmu yang masih rendah. Tetapi semangat mempertahankan agama itu boleh jadi datangnya daripada tunjuk ajar, perilaku contoh yang baik daripada guru yang mereka pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada hari ini memberikan sedikit sebanyak manfaat kepada kita semua, terutamanya kepada mereka-mereka yang mempunyai kelebihan ilmu. Tunaikanlah amanah ilmu yang ada di dada kita supaya ianya tidak mati di situ saja. Alirkanlah ilmu yang ada pada diri kita walaupun sedikit. Inilah yang Nabi sebut, balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun sepotong ayat. Walaupun sepotong ayat, satu perkara saja kita tahu, kita sampaikan, kita manfaatkan kepada masyarakat tanpa niat dan tujuan yang tidak baik di sisi syarak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat dan melimpahkan berkat dalam kehidupan kita, asbab kita berpegang kepada hadis Nabi SAW yang kita sebut tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.